Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi 9 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru rejim Israel terhadap jemaah dan pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa. Seri Paduka menyifatkan serangan itu sebagai perbuatan keji dan amat zalim serta tidak berperi kemanusiaan. Melalui kenyataan, Pengelola Bijaya Diraja Datuk Zahari Arifin memaklumkan Al-Sultan Abdullah menyifatkan tindakan tentera Zionis mencabuli hak asasi serta kesucian masjid itu. Seri Paduka bertitah rakyat Malaysia sentiasa bersolidaritas bersama rakyat Palestin dan memperjuangkan prinsip keadilan di samping menentang sebarang bentuk keganasan dan kezaliman semasa manusia. Al-Sultan Abdullah turut menyeru masjid dan surau seluruh negara mengadakan solat sunat hajat dan doa selamat bagi memelihara kesejahteraan rakyat Palestin daripada niat jahat rejim Israel. 2 hari lalu, tentera Israel menyerang 2 terowong di Bet Hanun dan Khan Yunis serta 2 kilang senjata sebagai tindak balas kepada ancaman keselamatan oleh Hamas. Israel mendakwa kumpulan Hamas melancarkan roket dari semenanjung Gaza menyasarkan Israel selepas serangan terbaru Zionis kepada penduduk Palestin. Tentera Israel menyerbu Dewan Solat Al-Qibli di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur dan mengusir jemaah Palestin 2 malam berturut-turut. Jurucakap Hamas, Hazim Kasim berkata, Israel memikul tanggungjawab penuh terhadap serangan dan pencerobohan di Baitul Maqdis dan Gaza. Tentera Israel turut melancarkan serangan udara di Lebanon beberapa jam selepas ia menyerang terowong di Gaza. Tentera Israel mendakwa serangan dilakukan membabitkan sasaran kumpulan Hamas Palestin di selatan Lebanon. Sementara itu, kumpulan pro-Palestin mengadakan protes di hadapan pejabat kedutaan Israel di London. Mereka menyelar serangan Israel yang menyasarkan jemaah Masjid Al-Aqsa 2 hari lalu. Para pemprotes turut menunaikan solat di hadapan kedutaan tersebut selain membakar poster dan gambar bendera Israel. Kemudiannya berharap melaungkan solidariti kepada Palestin. Mereka turut mengecam kekejaman Zionis menyerang ketika umat Islam di Palestin sedang menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jemaah Masjid Al-Aqsa dihalau ketika menunaikan solat tarawih menggunakan gas pemedih mata. Sementara itu, laungan menggesa pembebasan Palestin bergema di New York. Di New York, ribuan penunjuk perasaan mengadakan protes membantah serangan Zionis Israel ke atas penduduk Palestin. Pemprotes berkumpul di pekarangan Times Square membawa spanduk dan bendera tanda sokongan kepada penduduk Palestin. Sementara itu, penduduk Bahrain berkumpul di Bandar Al-Muharraq mengadakan protes terhadap serangan Israel terhadap jemaah Masjid Al-Aqsa. Mereka membawa bendera Palestin dan spanduk anti-Israel serta melaungkan kecaman terhadap Zionis berkenaan. Wartaan Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040 ditangguhkan sehingga 31 Mei. Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan pelanjutan masa memberi ruang kepada DBKL melengkapkan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan selain mendapatkan maklum balas mengenai pewartaannya. Keputusan tersebut dibuat selepas mempengerusikan sesi pembentangan draft PSKL 2040 oleh Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL semalam. Datuk Seri Anwar mengambil maklum proses penyediaan dokumen berkenaan telah dilaksana mengikut keperluan yang diperuntukkan dalam Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982/Akta 267 dengan teratur. Penangguhan juga memberi peluang yang lebih luas kepada pihak berkepentingan lain menyatakan pandangan terhadap Pelan Pemajuan Ibu Negara.
Rujuk sumber media rasmi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata maklumat sahih berkaitan penentuan tarikh Hari Raya Aidilfitri boleh dirujuk melalui RTM. Ia bagi mengelakkan rakyat keliru dengan penularan info di media sosial terutama daripada sumber negara luar. Sekarang ni ada banyak ulasan dalam sama ada media sosial ataupun di dalam laman-laman web yang mengangkat pandangan di negara-negara lain tentang kebarangkalian bila tarikh Aidilfitri. Jadi saya bagi peringatan. Beberapa hari lalu saya juga telah bertemu dengan Timbalan Ketua Pengarah JAKIM dan membincangkan perkara yang sama, dan beliau mengingatkan bahawa, dan saya juga mengingatkan bahawa hanya satu tarikh saja yang akan kita ikut, iaitu yang diumum oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Beliau ditemui media pada program Nur Ramadan peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci. Isu penentuan tarikh Hari Raya Aidilfitri menjadi polemik susulan ramalan beberapa ahli astronomi negara luar yang menjangkakan ia akan jatuh awal sehari pada 21 April ini. Prinsip wasatiyah atau kesederhanaan yang didukung Al-Azhar Al-Sharif berjaya memartabatkan institusi terulung yang menolak keganasan dan menentang ekstremisme. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Ain Mokhtar berkata ia menepati konsep masyarakat madani yang bertoleransi dan hidup harmoni dalam masyarakat majmuk berbilang bangsa, agama dan budaya. Pengiktirafan ini memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-Mesir dan menghargai sumbangan alumni Al-Azhar kepada umat Islam di negara ini. Institusi Al-Azhar ini yang lebih daripada 1000 tahun diasaskan telah melahirkan begitu ramai tokoh ilmuwan, barisan kepimpinan di negara kita ini, di Malaysia dan seluruh dunia. Selain daripada menguatkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Mesir, dan ia juga dapat menonjolkan konsep wasatiyah, kesederhanaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Al-Azhar Sedunia di Masjid Wilayah Persekutuan hari ini. Dibacakan sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam solat 5 waktu, umul kitab Al-Fatihah yang memiliki 7 ayat mengandungi pelbagai kelebihan. Dan sempena nuzul Al-Quran, Fatin Akila Nur Azli menyingkap fadilat surah berkenaan. Al-Fatihah dibaca berulang-ulang dalam solat. Ia juga menjadi antara ayat Al-Quran yang diguna sebagai penawar atau penyembuh. Sebab tu bila kita tengok orang sakit, kita boleh dengan membaca Fatihah, mudah-mudahan Allah datangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Nabi SAW bahawa 7 pembuka kepada surah-surah yang mana kalau baca surah Fatihah ini seolah-olah pada kita ialah dia akan membuka kepada kita peluang-peluang yang banyak. Jadi sebab tu bila orang beramal dengan surah Fatihah ni, dia hatinya tenang, rezekinya luas. Demi kelebihan berganda, Al-Quran yang dibaca wajar difahami maksud. Pembacanya boleh menjadikan Al-Fatihah yang juga surah paling lazim bagi seluruh umat sebagai permulaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Surah An-Nisa ayat yang ke-82. Jadi kita boleh lihat dari ayat ini Allah menegaskan dan Allah memberitahu bahawa pentingnya untuk kita memahami isi Al-Quran, dan bukan hanya untuk dibaca tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan oleh manusia. Selamat menyambut nuzul Al-Quran. Fatin Akila Nur Azli, RTM. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih
malam Ramadan daripada kami di RTM. Bersua kembali. 10,000 pengunjung disasar menghadiri program Majlis Berbuka Puasa Ramadan atau Iftar at KL yang kini sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Program dilaksanakan 4 hari bermula semalam dan hari ini selain 15 dan 16 April depan. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan berkata program sama akan dilaksanakan di setiap negeri pada tahun akan datang. Kita melebarkan lagi program-program ini ke seluruh negara. Kalau kita dapat mencari ataupun dapat mengenal pasti beberapa rakan strategik yang sudi bersama-sama dengan pihak kita untuk mengajukan program seumpama ini, sememangnya ini adalah perancangan daripada pihak kementerian untuk kita melebarkannya ke negeri-negeri lain juga. Program merupakan anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Antara lain, program turut mengagihkan bubur lambuk, menganjurkan solat berjemaah, tadarus Al-Quran serta tazkirah Ramadan. Perkhidmatan kaunter zakat turut dibuka selain terdapat lebih 40 kendera saji menyediakan pelbagai juadah makanan dan minuman. Dalam pada itu, para peserta Iftar at KL gembira dan menghargai usaha Motek. Saya pun tak tahu sebenarnya ada program Iftar KL. Saya tak tahu, memang tak tahu. Ingat saja nak jalan-jalan, tengok ada program ni. Memang baguslah. Kita dapat menaikkan imej negara kita di mata dunia. Di mana program begini mungkin tak banyak dilangsungkan di negara lain. Jadi Malaysia boleh berbangga dengan program begini. Sebenarnya datang untuk makan dengan kawan-kawan, iftar dengan kawan. Lepas tu, tapi tiba-tiba nampak orang ramai kat sini, so macam join lah. So baguslah benda ni sebab kami datang macam tak tahu nak makan kat mana. So macam dah tiba di tempat, so kita join sini lah. We are traveling and today is our second day, and when we arrive here, we discover this precious moment and we are sharing with you because we think it's beautiful moment. I think it's a very good program and the people around is very friendly and all people are sharing with us. Yang ni untuk kali ketiga saya ni, tahun ketiga, tapi tahun lepas tak masuk sebab PKP masa tu kan. Sebelum PKP saya selalu datang. Ni saya nampak pada Facebook Dewan Bandaraya lah yang mengatakan minggu ni dengan minggu depan lah. Jadi saya menggalakkan pada warga kota yang membeli belah, yang tak ada tahu tempat mana nak berbuka, datang kat sini. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Masjid Taman Alam Jaya di Puncak Alam Kuala Selangor sempena program berbuka puasa bersama rakyat. Bangunan setingkat yang mampu menampung kira-kira 2,000 jemaah itu menelan belanja 10.396 juta ringgit. Masjid didirikan di atas tanah seluas 2.09 ekar siap pada Februari 2020 selepas 2 tahun proses pembinaan berjalan. Sultan Sharafuddin turut berkenan menerima pembayaran zakat perniagaan 6.2 juta ringgit daripada 4 buah syarikat. Ia termasuk Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, Jekyll Trading Sdn Bhd dan Lembaga Juru Ukur Tanah Malaysia. Baginda juga berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 544 asnaf fakir, miskin dan mualaf dengan jumlah agihan sebanyak RM272,000. Baginda diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Syikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Jelajah Ramadan Mutiara FM, 120 peserta tadarus Al-Quran disantuni menerusi program tersebut seiring sambutan Hari Nuzul Al-Quran. Sasaran kami pada tahun ini memandangkan hari 8 April ini jatuh pada Hari Nuzul Quran. Jadi pendekatan kita untuk mendekatkan Mutiara FM ini dengan mereka yang terlibat dengan tadarus, membaca Al-Quran, juga bertadabbur. Itu antara sasaran utama kita. Kesemua peserta terdiri daripada jemaah Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Masjid Melayu, Lebuh Aceh dan Masjid Sembilang, Seberang Jaya. Mutiara FM turut menziarahi 5 keluarga asnaf sekitar Masjid Abdullah Fahim bagi menyampaikan bantuan, juga menyampaikan 50 pak makanan asas kepada masyarakat bukan Islam.
Dan juga kita ada buat pemberian untuk warga Cina tadi jugalah, untuk sumbangan lain jugalah. Lepas tu ada rumah asnaf tadi juga kita bagi kipas, dapur dan keperluan-keperluan lain jugalah. Ya, saya harap pun kalau boleh di masa depan lebih banyak lagi program macam ini. Saya nampak pun lebih meriah lah. Majlis kemuncak kemudiannya dilaksana dengan aktiviti iftar santai di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas. Antara rakan strategik yang menjayakan program ini adalah Halo Telco, Masjid Abdullah Fahim, Jabatan Kedua Pulau Pinang, JKSB dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Pulau Pinang. 20 tahun anjur iftar jama'i, penduduk Kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu kekal perpaduan dan amalan bergotong royong. Menurut pengerusi kawasan Rukun Tetangga, Ayub Mamat, program turut mengembalikan nostalgia dan keseronokan berkumpul beramai-ramai. Kemeriahan berbuka puasa kali ini disertai lebih 250 penduduk yang bergotong royong menyediakan juadah berbuka puasa. 35 kg beras digunakan untuk memasak nasi selain seekor lembu ditumbangkan. Kesepakatan dan juga keserasian orang kampung ni. Perpaduan. Kalau kita ambil atas tiket perpaduan. Itulah kita rasa kita perlu buat aktiviti ini setiap tahun. Program ini dapat menyatu padukanlah sebab kita keluar ramai-ramai. Keluar penduduk kampung semua sekampung. Sebab kita panggil majlis berbuka puasa sekampung. Jadi saya ni baru pertama kali mari sebab sebelum ni tak berkesempatan. Jadi memang nak merasailah suasana bersama-sama ni lah sebab rasa kampung lain tak ada. Kampung ni je ada. 12,000 ahli yang juga pengendali restoran di bawah Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, PRESMA, terus melaksanakan program Menu Rahmah. Presiden PRESMA, Datuk Jawahar Ali Han berkata, program terus mendapat sokongan dan penyertaan restoran di bawah PRESMA bagi mendukung usaha kerajaan membantu rakyat. Kita perlu faham sebenarnya konsep Menu Rahmah ni dibenarkan oleh Muhammad Menteri KPDN adalah secara sukarela. Dan konsep ini juga diterima baik sampaikan Singapura pun mewajibkan permian-permian makanan mereka menyediakan suatu menu sudah tentulah bukan Menu Rahmah namanya, tapi mereka juga negara yang mungkin lebih maju daripada kita terpanggil untuk mengadakan ini. Ini sesuatu yang saya rasa di pihak PRESMA kami sambut baik. Mungkin adalah daripada 12,000 pemilik restoran itu mungkin 1-2 ada berbunyi lah kalau ahli PRESMA. Tapi pada saya yang secara personal tanpa saya kata mengadu benda ni tak boleh lah, tak ada lagi lah. Jelas beliau, program disertai secara sukarela dan kerajaan tidak pernah memaksa pengusaha menyediakan Menu Rahmah. Beliau ditemui media ketika majlis berbuka puasa dan sumbangan Hari Raya Aidilfitri di Tahfiz Al-Madrasatul Faridiyah, Seri Rampai, Kuala Lumpur. Sebanyak 526 buah masjid dan surau di Malaysia sudah menubuhkan koperasi di karyah masing-masing. Menurut pengerusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, pendekatan penubuhan koperasi di masjid dan surau ini mampu membasmi kemiskinan di karyah masing-masing. Kesemua koperasi berkenaan telah mencatatkan aktiviti perniagaan bernilai 24.2 juta ringgit dan memberi manfaat kepada 43,000 ahlinya. Koperasi adalah merupakan platform yang terbaik. So dalam konteks ini bagi komuniti Muslim kita akan cadang dan insyaAllah dari segi angkasa sebagai efek gerakan koperasi kita akan bantu untuk menggerakkan koperasi karyah masjid sebagai platform kepada komuniti Islam yang ada di bandar ini untuk meningkatkan ekonomi mereka dan membawa mereka keluar daripada kekangan ataupun tekanan kemiskinan. Dalam pada itu, beliau menggalakkan baki 6,000 buah masjid dan surau di seluruh negara mewujudkan koperasi untuk manfaat komuniti setempat. Beliau memberitahu RTM selepas menghadiri majlis berbuka puasa Anjuran Angkasa, Suruhanjaya Koperasi Wilayah Persekutuan dan Koperasi Masjid Al-Mukhlisin Berhad di Ibu Negara. Selain iftar bersama 60 orang anak yatim dan asnaf, turut disampaikan bantuan wang tunai dan barang keperluan harian.
Saudara, tidak hanya di premis makanan, kini menu rahmah boleh dinikmati di restoran hotel 4 bintang. Terbaru, Tamu Hotel and Suite Kuala Lumpur merupakan hotel pertama di negara ini yang menyertai inisiatif Payung Rahmah, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kita ikuti laporan wartawan Jasmaidi Ma'aruf. Terletak di Kampung Baru, Tamu Hotel and Suite menawarkan pakej rahmah dengan promosi pakej penginapan dan iftar. Seawal pukul 4 petang, Chef Azizul Muhammad Noor selaku Chef Eksekutif dan staf sudah memulakan tugas menyediakan pelbagai menu serta susun atur juadah iftar rahmah yang bertempat di restoran Tamu Junction Place. Menu yang kami tawarkan melebihi daripada 46 jenis masakan yang merupakan masakan tradisi masakan Melayu. Pakej merangkumi penginapan 2 hari 1 malam di bilik standard termasuk iftar dan sahur untuk 2 orang pada harga hanya RM250 sahaja. Ini merupakan inisiatif pihak Tamu Hotel jalankan bagi menyokong usaha kerajaan. Menurut Chef Azizul, pakej ditawarkan sehingga penghujung Ramadan ini amat berbaloi. Sambil membeli belah di ibu kota, pengunjung boleh menginap, berbuka dan bersahur dalam satu pakej. Beliau akui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sentiasa menyokong usaha dilaksanakan oleh industri sektor perkhidmatan, khususnya hospitality di negara ini untuk menggalakkan rakyat Malaysia berbelanja dengan berpatutan menjelang musim perayaan. 6 April lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub telah menyempurnakan majlis pelancaran pakej rahmah di sini. Jasmadi Aruf, RTM. Saksikan saya, Aidil Hilda di H-Click 8 dan 9 April ini. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini. Beralih ke sukan. Pertemuan dengan pemain badminton perseorangan lelaki Lee Zijia telah diadakan. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh, pertemuan itu turut disertai Stuart Lamalinggeng yang juga penyelaras Road to Gold RTG bagi membincangkan pelibatan Zijia dalam projek nasional berkenaan. Menerusi laman Facebook rasmi, Hannah Yeoh menyatakan hasil pertemuan berkenaan adalah positif. Menurutnya, Zijia meluahkan penghargaan apabila disenarai dan menyokong inisiatif RTG. Pemain nombor 4 dunia itu juga turut menyuarakan keinginannya untuk meraih pingat emas pertama di Olimpik Paris 2024 untuk negara. Tambah Hannah, perbincangan lanjut akan diadakan antara Stuart dan Zijia merangkumi kejurulatihan dan latihan. Bekas penerjun negara Datuk Leong Man Yee berharap dapat melahirkan juara sukan Olimpik pada masa depan menerusi penubuhan akademinya DLMY x DSA D-Swim Academy pada Jumaat. Beliau yang kini pembantu jurulatih skuad negara akui misi itu tidak mustahil jika dapat membentuk atlet sukan terjun dari peringkat awal. Akademi saya adalah target untuk atlet-atlet yang lebih muda, iaitu bermula seawal usia 5 tahun hingga 12 tahun. Dan kalau lebih 12 tahun, kita juga alu-alukan, tetapi lebih better lah kalau ada gimnastik, trampolin atau ballet background. Dalam pada itu, Olimpian Negara sebanyak 5 kali itu turut berterima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Perpadanan Stadium Malaysia serta DSA atas sokongan yang diberikan. Datuk Man Yee berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Akademi DLMY x DSA oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Pencapaian tertinggi skuad terjun negara pada Sukan Olimpik adalah pingat perak pada edisi Rio 2016 di Brazil menerusi gandingan Datuk Padela Rinong dan Cheong Jun Hong dalam acara 10 meter platform seirama wanita.
Ini pula perkembangan mengenai Melaka United MUFC. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, kini sedang menilai masalah yang sedang dihadapi kelab itu dan berjanji akan menyelesaikannya segera. Pihaknya juga sedang meneliti dari sudut perundangan memandangkan isu tunggakan gaji bekas pemain MUFC bakal dibawa ke mahkamah. Saya bukan nak beri jaminan. Saya sedang mengkaji, melihat, meneliti, sudah pasti je saya akan berusaha untuk memulihkan MUFC ini. Saya akan merujuk kepada penasihat undang-undang. Sudah pasti azam saya untuk memulihkan MUFC ini. Cuma tunggu sedikit masa lagi ya. Pemain bola sepak profesional Malaysia PFAM sebelum ini mengendahkan tunggakan gaji pemain Melaka United berjumlah 2.3 juta ringgit. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Ahad 9 April, Penang FC bertemu PDRM FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Saudara, paparan ramalan cuaca dari Met Malaysia itu tadi mengakhiri berita pagi 9 April 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.